Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama sekali lagi dalam tazkirah hadis bersama dengan kitab Al-Adab al-Mufrad karangan Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah taala yang meninggal tahun 296 Hijriah. Tuan-tuan rahimahullah, hari kita masuk satu lagi bab, iaitu la yu'zi jarahu. Bab janganlah seseorang itu menyakiti jirannya. Ha. Kalau sebelum ini bab kita memberi hadiah kepada jiran, kali ini kita tengok pula jangan menyakiti jiran. Hadis sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kita sami tu dia kata an Ja'lah bin Hubair. An Ja'lah bin Hubairah radhiyallahu anhu, iaitu an Abu Yahya maula Ja'lah bin Hubairah. Daripada Abu Yahya bekas hamba Ja'lah bin Hubairah berkata, sami'tu Abu Hurairah yaqul. Satu hari aku dengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, inna fulanata, sesungguhnya, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, maksudnya perempuan tau. Fulanah maksudnya perempuan. Kalau fulan lelaki, fulanah maksudnya perempuan. Maksudnya si fulanah, si fulan kalau perempuan si fulanah. Inna fulanata taqum, maksudnya tak sebut nama. Maksudnya tak sebut nama. Inna fulan taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaq wa tu'zi jiranaha bilisaniha. Dia ya Rasulullah, satu orang perempuan ni fulanah, tak sebut nama. Ini dalil bahawa bila kita kadang-kadang kalau tidak perlu kepada menyebut nama orang, jangan sebut nama orang. Tak perlu sebut nama, jangan sebut. Apatah lagi soalan ni berbentuk nak tahu hukum, nak tahu kesalahan dia, apa bentuk kesalahan dia, adakah dia bersalah. Tak perlu kita sebut nama. Melainkan perlu ada hajat. Hajat betul-betul perlu sebut nama, baru boleh sebut nama. Kalau tak ada hajat, tak perlu sebut nama. Yang penting pengajaran daripada benda tersebut. Jadi inilah sikapnya, sifatnya Nabi SAW. Banyak yang Nabi tak sebut nama. Melainkan bila ada darurah. Melainkan bila ada darurah, baru Nabi SAW sebut nama. Maksudnya dakwah, sebab tu kita dakwah ahli sunnah ialah bukan dakwah nak menjatuhkan individu. Dakwah ahli sunnah ialah dakwah kepada mengajak orang kepada kebenaran. Namun sekiranya seseorang itu mudarat yang besar dan orang tak ketahuinya melainkan dengan menyebut nama dia, maka ketika itu kena sebut nama lah. Nah, lepas tu inna fulanah tataqumul lail. Dia kata, ya Rasulullah, si fulanah ni dia bangun malam, wa tasumun nahar, siang puasa, wa ta'amalu, dan dia beramal, wa tasaddaq, dan dia bersedekah, tetapi wa tu'zi jiranaha, tapi dia menyakiti jirannya dengan lisannya. Allah musta'an. Dia menyakiti jirannya dengan lisannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, tiada kebaikan padanya. La khaira fiha, tak ada kebaikan padanya. Hiya min ahli nar, dia di kalangan ahli neraka. Allahu akbar. Qalu wa fulanah tusalli al-maktubah wa tasaddaq bi anwan, bi athwar, wala tu'zi ahadan. Faqala sallam hiya min ahli jannah. Kemudian mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, ada lagi seorang pula orang perempuan ni, fulanah, tusalli al-maktubah, dia salat fardu je. Wa tasaddaq bi athwar, dan dia sedekahlah dengan kekayaan yang dia ada tu. Tetapi wala tu'zi ahadan, dan dia tidak menyakiti hati sesiapa pun, seorang pun tak. Wala tu'zi ahadan. Maka kata Nabi SAW, hiya min ahli jannah, dia termasuk daripada ahli syurga. Apa pengajaran hadis ni, tuan-tuan? Hadis ini sahih. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syalbani juga dalam silsilah sahihah. Okey. Apa pengajaran hadis yang pertama sekali,
iaitu penjelasan Nabi SAW bahawa pentingnya kita ni menjaga hak jiran. Dan ini termasuk daripada benda yang besar, minal azimah, kata Syekh Sa'id Raslan. Termasuk benda yang agung, benda yang besar kena jaga dalam Islam. Hmm? Dan barang siapa yang melanggar hadis ni, dia tidak lagi dah, dia bukanlah orang yang menjaga hak jirannya. Dan juga tidak melihat kepada hak-hak sepatutnya diberikan kepada jirannya, maka dia dalam neraka. Allahu musta'an. Jadi jiran ni kena jaga, tuan-tuan. Jangan kita sembrono saja dengan masalah jiran. Yang kedua, antara kaful adha mi'al jiran min asbab dukhul jannah. Tak kacau jiran itu sebab masuk syurga. Okay. Cuma dalam bab tidak melakukan kesalahan ni, para ulama' dia letak syarat lah. Syarat dia pertama sekali, dia memang dia tahu apa yang dia nak tinggalkan tu. Yang kedua, dia sengaja, memang dia membuat perbuatan untuk meninggalkan. Dia bukan macam tak sengaja, tak tahu. Aku tak tahu jangan buat jahat kat jiran ni. Cuma kebetulan dia memang malas nak layan jiran dia, dia tak sakiti jiran. Itu tak termasuk. Yang ni memang dia. Yang ketiga, dia ihtisab. Dia memang mengharapkan ganjaran dengan tak menyakiti hati jiran. Kadang-kadang kita dengan jiran kadang-kadang parking kita suka hati apa, tapi kita tahan, tak apalah. Kalau kita buat benda tersebut, kita tahan diri kita daripada nak menyakiti dia kerana Allah Ta'ala, maka kita masuk dalam hadis ni. Huwa min ahli jannah, hiya min ahli jannah, dia termasuk dari ahli syurga. Yang ketiga, hadis ni benda yang paling bahaya sekali adalah menjaga lisan. Ini antara sebab apa dia, seorang itu masuk neraka. Antara banyak sebab manusia masuk neraka adalah kerana lisannya. Inna rajula la yatakallam bi kalimatin la yulqi fiha balan. Seorang bercakap dengan satu kalimah yang dia tak bagi perhatian langsung apa yang dia ucapkan, kan yahwi bihi fi nari jahannam, maka dia akan masukkan, dijunamkan ke dalam neraka jahannam dengan kalimah dia tadi, 70 kharifan, 70 tahun dalamnya neraka tersebut. Dan 70 tahun akhirat tak sama dengan 70 tahun dunia. Allah musta'an. Kan? Bahkan yang buat, nampak tak, lisan tu penjaga kepada semua amalan baik dia. Tadi kan dia kata dia qiyamul lail, dia sedekah, dia solat, apa semua. Tapi Nabi kata dia dalam neraka. Sebab itu menunjukkan bahawa lisan ni penjaga kepada semua amal saleh. Nabi bila sebut, Nabi ada satu hadis, kan, hadis Muaz bin Jabal. Hadis panjang lah tuan-tuan. Hadis Muaz bin Jabal. Maka Nabi sebut berkaitan dengan amal soleh, apa semua, solat malam, sedekah. Nabi kata, Nabi disebut apa dia, as-siyamu junnah. Nabi kata, wa salatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu wa salatul rajul fi jafil lail, kan, solat pada waktu malam. Dan Nabi kata, hal adulluka bimilaki dhalika kullihi. Nak tak, wahai Muaz, aku tak bagi tahu apakah yang akan menjaga semua amal baik tadi tu. Maksudnya jangan bagi amal baik itu sia-sia. Kata para sahabat, ya bala ya Rasulullah. Maka Nabi fa akhadha bilisani, Nabi pegang lidah dia. Kemudian Nabi kata, kufu anka hadha, kuf anka hadha, jaga lidah kamu ni. Lalu Muaz bin Jabal kata, ya Rasulullah, Inna la mu'akhaduna bima natakallama bih. Adakah kami ni akan diazab kerana lidah kita ni, ya Rasulullah? Apa yang kami ucapkan? Nabi kata, thakilatka ummuka ya Mu'adh. Semoga ibu kamu kehilangan kamu. Maksudnya itu ucapan orang Arab mengatakan bahawa, hai, rugi betul kamu ni wahai Mu'adh. Tak tahu ke benda ni? Hal yakubun nas fi nari jahannam ala wujuhim aw manakhirihim. Tidaklah diperosokkan wajah seseorang itu dalam neraka illa hasaidu alsinatihim, melainkan adalah kerana hasil tuaian daripada apa yang diucapkan oleh mulutnya. Apa yang kata tuan, menyakiti jiran dengan lidah, dengan lisan, penyebab seorang itu masuk neraka. Allah musta'an. Moga Allah Subhanahu wa taala
menjaga kita daripada perosak-perosak amal kita ni. Kita dah buat amal soleh, dah buat baik apa semua, dah puasa, sunat, baca Quran, ngaji, kan, baca, hafal Quran, hafal hadis, belajar agama, berjuang apa untuk Islam apa semua. Sekali dia sakiti jiran dia, habis dia. Allah musta'an. Moga Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada perosak-perosak ini. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإياكم